Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bushra Khadijah binti Muhammad Jari dari Kumpulan 5 akan memulakan pembentangan kami yang bertajuk Falsafah Islam dalam Pembentukan Insan Beradab. Apa itu falsafah? Falsafah Islam merupakan suatu ilmu mengenai hakikat, yakni Tuhan. Sesuatu yang berada dalam kemampuan kita sebagai manusia untuk menanggapinya. Falsafah Islam ini terbahagi kepada dua aspek, iaitu ilmu dan juga pengetahuan. Dari segi ilmu, ia merupakan seorang falsafah yang berusaha dalam mencapai sebuah kebenaran. Manakala dari segi pengalaman pula ialah seorang ahli falsafah itu berkelakuan berdasarkan kebenaran. Dari sudut Islam, moral dan etika itu didefinisikan sebagai akhlak. Akhlak ataupun tabiat semula jadi ini telah secara fitrah termasuk sebagai tabiat yang dimiliki oleh seseorang seperti cepat marah, cepat ketawa dan sebagainya. Akhlak juga merupakan tabiat yang dimiliki oleh seseorang melalui latihan, pendidikan, disiplin dan riadah sehingga sesuatu sifat itu menjadi sifat yang membawa kebaikan. Manakala adab pula merupakan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Menurut istilah pula, adab membawa maksud sesuatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Falsafah Islam ialah falsafah yang tidak boleh dipisahkan daripada dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Penghayatan falsafah dalam pendidikan Islam merupakan satu disiplin ilmu dianggap sebagai disiplin yang tinggi. Ia dianggap sedemikian sesuai dengan makna falsafah itu sendiri, iaitu cinta kepada hikmah. Hikmah ialah satu pemikiran yang bertujuan untuk mengkaji kebenaran atau hakikat. Dalam Islam, kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran Islam. Malah, hikmah yang dinyatakan di dalam Al-Quran menerusi Luqman. Surah Luqman digambarkan sebagai ahli hikmah atau bijak pandai kerana kebijaksanaan pandangan futuristik beliau menjangkau ke alam akhirat. Pandangan adab al-atas adalah pengenalan bahawa ilmu dan segala yang wujud mengikut martabat dan derajatnya masing-masing. Menurut al-atas, sejak awal kedatangan Islam, adab secara konseptualnya telah diisi dengan ilmu yang benar, perbuatan yang tulus dan tepat, juga terlibat dalam wancana intelektual sunnah Nabi Muhammad SAW. Adab melibatkan perkara-perkara seperti ianya untuk mendisiplinkan jiwa dan fikiran kita, dapat melahirkan sifat jiwa yang baik dan berkualiti. Selain itu juga perilaku yang benar dan sesuai berlawanan dengan perilaku yang salah dan buruk. Dan juga adalah satu kaedah kita untuk menghasilkan sesuatu yang benar dan tepat. Ia adalah jelmaan keadilan sebagaimana ditunjukkan oleh hikmah. Maka sebanyak 6 bidang pembelajaran telah digariskan, iaitu adab dalam kehidupan seharian, adab dalam kehidupan bersosial, adab dalam menunaikan ibadah, adab terhadap ibu bapa dan keluarga, adab menuntut ilmu, dan akhir sekali adalah adab terhadap Allah dan Rasul. Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Muhammad Sazali akan membentangkan tentang kesan-kesan penghayatan falsafah Islam dalam pembentukan insan beradab. Penghayatan falsafah Islam banyak memberi impak positif dalam kehidupan kita, terutamanya dari segi adab. Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling tepat kerana beliau telah mencapai konsep Al-Kamil, iaitu manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Seseorang dianggap sempurna dalam hidupnya apabila memenuhi kriteria sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Contoh yang kita dapat lihat di Malaysia ialah apabila diperkenalkan konsep negara rahmah dan Islam rahmatul lil alamin pada 2019 oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dengan wujudnya konsep ini yang berlatar belakangkan falsafah Islam, kita dapat lihat wujudnya lebih banyak madrasah dan kelas agama yang menitik beratkan adab dan akhlak. Kesan kedua dalam penghayatan falsafah Islam dalam pembentukan Islam beradab ialah ia dapat melahirkan generasi yang berintelek tinggi.
Manusia yang berintelek tinggi berupaya membongkar hakiki, iaitu dengan menemukan insan kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Insan melakukan keputusan yang betul dan bertanggungjawab apabila melakukan keputusan yang salah. Contohnya Islam Hadari, iaitu satu konsep tentang ketamadunan Islam yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Islam Hadari bertujuan untuk melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai kekuatan spiritual, iaitu rohani, akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa. Kesan ketiga dalam penghayatan falsafah Islam dalam pembentukan insan beradab adalah mencapai kesejahteraan dalam bermasyarakat. Menurut Islam, menjadi seorang yang beretika atau berakhlak adalah sebahagian sebab kewujudan dalam merealisasikan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah. Contohnya Ibn Khaldun, iaitu seorang falsafah Islam yang terkenal. Pemikiran Ibn Khaldun banyak diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat moden yang mahu mengimbangi pembangunan fizikal dan spiritual konsep, iaitu konsep Yakhilun yang bermaksud berfikir, Yatakafarun iaitu berfikir secara mendalam, serta konsep Yatadabarun yang membawa maksud berfikir untuk meraih kebenaran tentang Sang Pencipta, dapat membentuk semangat kesukarelaan yang tinggi sehingga mencintai kebaikan dan melakukannya hanya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berfikir sebelum kita membuat suatu perkara, nescaya kita akan dapat membuat pilihan yang lebih tepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syaina binti Ahmad Azman ingin membincangkan cabaran dalam penghayatan falsafah Islam dalam pembentukan insan beradab. Menurut perspektif Islam, pendidikan Islam adalah salah satu usaha berterusan dalam menyampaikan ilmu bagi membentuk diri, membina kemahiran diri dan menjadi contoh teladan dalam penghayatan cara hidup Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walaupun dalam Islam, peranan akhlak penting dalam semua perkara termasuk dalam aspek pembangunan, ekonomi, sosial dan pendidikan. Namun usaha bagi membentuk masyarakat yang beradab, kita sering berhadapan dengan pelbagai cabaran. 3 cabaran utama dalam pembentukan masyarakat yang beradab ialah yang pertama dari isu pendidikan, yang kedua dari isu institusi kekeluargaan, yang ketiga isu pengaruh media massa. Dalam isu pendidikan, di Malaysia pendidikan Islam menjadi pendidikan yang wajib dari semua peringkat, iaitu daripada tadika sehingga ke institusi pengajian tinggi. Tetapi malangnya, ia tidak cukup bagi menghalang dari berlakunya keruntuhan akhlak di dalam kalangan masyarakat. Terjadinya keruntuhan akhlak disebabkan beberapa faktor, antaranya sistem pendidikan yang terlalu berorientasikan peperiksaan. Oleh itu, sistem pendidikan harus berfungsi sebagai satu mekanisme yang menjalankan tugas sebagai ejen penyucian jiwa bagi melahirkan generasi yang beradab, iaitu perkembangan potensi pelajar dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani. Pendidik perlu merancang aktiviti yang bersesuaian berteraskan kandungan sukatan pelajaran secara bersepadu dalam konteks pembangunan ummah, iaitu mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, iaitu melatih murid menghayati nilai-nilai murni, iaitu dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang keduanya adalah daripada institusi kekeluargaan. Secara umumnya, pembentukan akhlak masyarakat tidak kepada institusi formal semata-mata, iaitu institusi kekeluargaan yang diterajui oleh ibu dan bapa. Mereka adalah perlu memainkan peranan yang utama dalam membentuk akhlak anak-anaknya, kerana sebenarnya jemaah dari set-set keluarga. Sebagai contoh, di negara barat mereka tidak menitik beratkan berkenaan akidah, iaitu berlakunya keruntuhan akhlak, dan disebabkan berbagai faktor, iaitu kebenaan, globalisasi yang bersifat kebenaan. Yang ketiga ialah pengaruh media massa. Media massa memberi kesan negatif kepada akhlak masyarakat, khususnya golongan remaja,
media massa memotifkan keuntungan. Setengah media massa seolah tidak menghiraukan langsung bahawa program tulisan, rancangan dan bahan-bahan yang dipaparkan bercanggah dengan agama dan budaya masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Imam Ishaq. Saya ingin membentangkan tentang cara mengatasi masalah penghayatan Islam dalam pembentukan insan beradab. Untuk poin pertama ialah pendidikan. Seperti mana yang kita tahu, penerapan subjek pendidikan Islam ini khususnya wajib dalam aspek pendidikan. Contohnya sebagai contoh, kita mewajibkan subjek pendidikan Islam dalam sekolah, dalam subjek sekolah, dalam subjek pembelajaran di peringkat universiti. Seperti mana yang kita tahu, ilmu falsafah ini wajib diterapkan secara mendalam pada setiap pelajar maupun pelajar sekolah dan pelajar universiti, kerana ilmu falsafah ini boleh digunakan ke arah kebaikan, which is ke arah dunia dan ke arah akhirat. Seperti mana yang kita tahu, agama Islam juga mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Tak kira lah tua ataupun muda, kita mestilah menuntut ilmu untuk diri kita and untuk menjadikan kita sebagai seorang yang berilmu, beradab. Bahkan Allah akan mengangkat darjat seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi dan akhlak yang mulia. Dan ada juga dalil sahih yang menyatakan untuk kita menuntut ilmu tanpa batasan. Antaranya seperti menuntut ilmu biarlah sehingga ke negara China. Itu riwayat Anas bin Malik. Proses pembentukan insan beradab ini dalam generasi muda itu sangat penting. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bagi saya, pendidikan Islam ini penting kerana ia adalah salah satu proses untuk menjadikan kita manusia menjadi seseorang, menjadi individu yang lebih beradab, berpendidikan, dan dia akan buat kita menjadi Muslim ataupun manusia yang berguna pada agama, bangsa dan negara. Poin yang kedua ialah media massa. Seperti mana yang kita tahu, zaman terkini ialah zaman teknologi canggih. Semua benda di hujung jari. Tak kira lah tua maupun muda, semua kalangan kita bergantung kepada teknologi. Jadi setiap individu khususnya yang beragama Islam perlulah menjaga etika dalam penggunaan media massa teknologi. Contohnya landaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal yang demikian, wajarlah kita tahu bahawa peranan ibu bapa ini sangat penting dalam mendidik anak-anak, khususnya dari rumah, sebab semuanya bermula dari rumah untuk menjadikan kita sebagai manusia yang beradab. Sebagai contoh, sebagai ibu bapa, mereka haruslah ada rasa tanggungjawab untuk mengawal penggunaan media sosial kepada anak-anak. Kata pepatah, anak ini diibaratkan seperti kain putih. Ibu bapa yang mencorakkan mereka. Jadi untuk menjadikan mereka sebagai insan beradab itu adalah tanggungjawab ibu bapa. Selain itu, guru-guru di sekolah juga memainkan peranan penting dengan menasihati murid-murid agar menjadi insan yang beradab dan bersasiah terpuji dengan menjauhkan perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang mungkar yang boleh bersangkut paut dengan penyalahgunaan media massa. Dan yang terakhir ialah institusi kekeluargaan. Jadi, ibu bapa boleh melakukan pelbagai cara untuk membentuk anak mereka menjadi insan yang beradab, menjadi insan yang dikagumi oleh masyarakat sekeliling. Di antaranya ialah ibu bapa boleh menunjukkan teladan yang baik terhadap anak-anak. Seperti mana yang kita tahu, bagaimana acuan, begitulah
kuihnya. So amat penting dekat sini ibu bapa untuk menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak sejak kecil lagi. Selain itu, ibu bapa juga harus mengawal aktiviti pergaulan anak-anak, dengan siapa mereka berkawan, tempat yang selalu dikunjungi oleh mereka. Hal ini kita boleh mengelakkan anak kita daripada melakukan perkara-perkara nahi munkar, perkara-perkara yang sia-sia, and kita boleh elakkan anak kita daripada terlibat dengan aktiviti yang boleh merosakkan akidah, yang boleh merosakkan akhlak mereka. Di samping itu juga, didikan agama dalam institusi kekeluargaan itu amatlah penting. Hal ini kerana ilmu agama itu boleh membentuk, boleh mendidik sasiah pribadi anak-anak. Seperti mana yang kita tahu, ibu bapa sekarang ni kurang menitik beratkan ilmu didikan agama kepada anak-anak, menyebabkan anak-anak mereka itu terjebak dengan perkara-perkara yang sosial, perkara masalah-masalah sosial seperti pergaulan bebas, melepak dan sebagainya. Kesimpulannya, dekat sini terdapat pelbagai peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam membentuk sasiah anak-anak. So, ibu bapa haruslah membentuk sasiah yang baik kepada anak-anak supaya dapat melahirkan negara yang aman dan bebas daripada sebarang masalah sosial. So, dekat sini ibu bapa haruslah menjalankan konsep biarlah melentur buluh biarlah dari rebungnya dalam aspek mendidik anak-anak. Memberi didikan tu biarlah daripada rumah untuk menjadikan mereka insan yang beradab. Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kamu pastikan anak-anakmu belajar agama dan hendaklah kamu baguskan akhlaknya. So, dekat sini ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka dari kecil lagi dengan akhlak yang baik, supaya apabila mereka dewasa, mereka akan menjadi individu yang berjaya di dunia dan akhirat, dan akan menjadikan mereka sebagai seorang insan yang beradab, yang disenangi ramai, dihormati ramai, dan disayangi oleh masyarakat sekeliling. Dan kita sebagai anak-anak hendaklah sentiasa bersedia untuk menerima teguran dan nasihat daripada ibu bapa untuk kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berdasarkan konteks yang telah dikembangkan, dapat dirumuskan bahawa peradaban insan haruslah berpaksi kepada pendidikan Islam dalam kehidupan seharian. Di zaman global yang kompetitif ini, penghayatan Islam yang dilakukan secara holistik dan efektif mampu mempertingkatkan peradaban ummah dan membangunkan modal insan minda kelas pertama. Kesemua elemen pembinaan etika Islam ini sangat berkait rapat dengan kegemilangan umat Islam. Etika dari aspek pendidikan Islam memberi impak yang positif terhadap pembangunan peradaban umat Islam dan menjadi benteng yang kukuh dalam menghadapi sebarang bentuk cabaran mendatang. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakah dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Amalan dan penghayatan nilai-nilai akhlak mulia serta kekuatan rohani berteraskan ajaran Islam dalam kalangan remaja, khususnya pelajar, harus dikukuhkan. Oleh yang demikian, sekiranya kita ingin merealisasikan agenda nasional yang diberi perhatian kini, maka pendidikan bersifat sepadu yang berpaksikan tauhid dan berlandaskan falsafah Islam serta nilai Islam perlu dipertingkatkan. Penerapan pendidikan Islam juga membolehkan agama Islam diangkat kedudukannya dalam pandangan masyarakat dunia dan diteladani sebagai satu ajaran yang positif dan terbaik kepada seluruh umat manusia sejagat. Pendidikan akhlak dari aspek Islam juga dapat memberikan kunci penyelesaian kepada masalah sosial dan keruntuhan akhlak yang berlaku pada masa kini dan akan datang.
Jelaslah bahawa sesungguhnya peradaban berpaksi kepada ajaran Islam mestilah diikuti oleh semua umat Islam khususnya dan manusia seluruhnya bagi menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, serta Allah SWT juga memperingatkan kita agar janganlah kita menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu membawa kepada kebinasaan dan keruntuhan peradaban, akhlak dan mentaliti manusia.